Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Saya Cikgu Umaira pada hari ini akan menerangkan kepada anda bab 2 iaitu matriks. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu peringkat matriks dan unsur matriks bagi silibus matematik KSSM tingkatan 5. Video pembelajaran kita pada kali ini akan membincangkan dua objektif iaitu yang pertama mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Yang kedua, menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Bagaimanakah mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks? Jadi, para pelajar kita selalu menggunakan jadual untuk mewakili data kita. Contoh kalau kita berniaga atau mempunyai perniagaan kipas angin. Jadi di kedai kipas berdiri terjual 16, kipas silin 18, kipas dinding 11 dan dalam jualan dalam talian kipas berdiri terjual 5, kipas silin 10, kipas dinding 4. Jadi ini data jualan kipas angin kedai kita. Bagaimana kita ingin tukarkan atau wakilkan maklumat ini dalam bentuk matriks? Okey, di sini. Jadi, kita akan susun nombor-nombor dalam bentuk segi 4. Kalau kita tengok, pastikan di kedai tadi baris 1, okey, 16, 18, 11. Bermaksud semua maklumat baris 1 adalah jualan di kedai. Okey, semua maklumat baris 2 adalah jualan di dinding. Semua maklumat lajur 1 adalah berkenaan kipas berdiri, jualan kipas berdiri. Semua maklumat lajur 2 adalah jualan kipas silin dan semua maklumat lajur 3 adalah jualan kipas dinding. Jadi kita boleh mewakilkan data atau maklumat dalam bentuk jadual kepada bentuk matriks. Definisi matriks. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi 4 tepat atau segi 4 sama. Okey, kita lihat di sini. Matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar. Ingat ya para pelajar, matriks biasa diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurungan. Okey, kurungan yang petak seperti ini atau kurungan seperti biasa. Okey, mari kita lihat contoh satu di dalam buku teks para pelajar ya. Okey, wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, kita ada A, jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, keperluan kalori. Okey, kanak-kanak memerlukan 1,700, remaja 2,100, dewasa 2,000, warga emas 1,800. Jadi bagaimana kita nak mewakili ke dalam bentuk matriks? Okey, kalau kita menggunakan baris sahaja, jadi kita boleh susun. Jadi data ini hanya akan ada satu baris, 1,700, 2,100, 2,000, 1,800. Jadi ini sebenarnya namanya sebagai matriks baris. Jadi kita highlight kerana dia hanya ada baris satu sahaja. Jadi matriks baris mempunyai hanya satu baris. Okey, bukan itu sahaja ya para pelajar. Lihat, atau kita juga boleh wakilkan maklumat secara lajur. Maksudnya kita menggunakan lajur satu sahaja. Jadi kanak-kanak 1,700, 2,100 untuk remaja, 2,000 untuk dewasa, warga emas 1,800. Jadi sekiranya kita keluarkan wakilkan maklumat tadi menggunakan matriks yang seperti ini, okay, namanya adalah matriks lajur. Jadi matriks lajur hanya ada satu lajur. Jadi cikgu harap pelajar sudah jelas apakah matriks baris dan apakah matriks lajur. Kita lihat pula contoh B. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk 3 acara dalam Tamasya Sukan C ke-29. Jadi kita ada 3 acara dan kita ada 3 kategori pingat iaitu emas, perak dan gangsa. Jadi kita lihat emas 13 acara terjun. Okey, 10 emas untuk pencak silat dan 8 emas untuk olahraga. 5 pingat perak untuk acara terjun, 2 pingat perak untuk acara pencak silat, 8 pingat perak untuk acara olahraga. Okey, 1 pingat emas satu gangsa untuk acara terjun, 4 gangsa untuk pencak silat, 9 gangsa untuk olahraga. Jadi bagaimana kita ingin mewakilkan maklumat ini?
Jadi kita lihat pada definisi tadi. Okey, matriks adalah susunan nombor dalam bentuk segi empat tepat. Jadi kita keluarkan. Okey, kita susun baris 1, 13, 5, 1. Okey, baris 2, 10, 2, 4. Baris 3, 8, 8, 9. Jadi kita lihat pula lajur satunya. Lajur 1, 13, 10, 8. Lajur 2, 5, 2, 8. Lajur 3, 1, 4, 9. Jadi ini adalah data yang mewakilkan maklumat sebentar tadi. Kalau kita lihat, baris 1 adalah acara terjun, baris 2 pencak silat, baris 3 adalah untuk olahraga. Okey. Atau kita boleh susun juga ikut kategori pingat ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, untuk pingat emas, okey, baris 1 adalah pingat emas 13, 10, 8. 13 emas acara terjun, 10 kita letak kolom 2 untuk pencak silat, masih lagi pingat emas, dan kolom 3 adalah untuk pingat emas bagi olahraga. Jadi baris 2 kita letakkan maklumat untuk pingat perak. Okey, untuk acara terjun, yang kedua pencak silat, yang ketiga untuk olahraga. Dan baris 3 adalah mewakili data bilangan pingat gangsa. Okey, jadi yang pertama untuk acara terjun, kolom 2 atau lajur 2 untuk pencak silat, lajur 3 untuk olahraga. Jadi ini kita namakan sebagai matriks segi empat sama. Okey, matriks segi empat sama mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Okey, kita lihat pula contoh 1C. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 markah untuk matematik dan 72 markah untuk sejarah. Hamid pula telah mendapat 80 markah untuk bahasa Melayu, 88 markah untuk matematik dan 70 markah untuk sejarah. Jadi kita keluarkan maklumat ini. Okey, Samad 76 untuk bahasa Melayu, 82 untuk markah matematik dan 72 untuk markah sejarah. Okey, ini bermakna baris 1 cerita tentang, okey, lajur 1 cerita tentang Samad. Okey, sorry, kan Hamid di sini, cikgu salah. Okey, Samad. Okey, baris 1 lajur 1 cerita tentang Samad. Okey, kita tengok pula lajur 2. Okey, lajur 2 80 markah Hamid untuk bahasa Melayu, bermaksud baris 1 adalah bahasa Melayu. Okey, 88 markah untuk matematik, 70 markah untuk sejarah. Jadi ini adalah data untuk Hamid. Okey, atau kita boleh wakilkan, okey, untuk 76 markah bahasa Melayu. Okey, markah Samad pula di baris 1. Tadi kita pertimbangkan lajur 1 untuk Samad. Sekarang lajur 1, baris 1 untuk Samad, baris 2 untuk Hamid. Jadi untuk lajur 1 berkenaan dengan bahasa Melayu. Okey, boleh? Okey, lajur 2 berkenaan dengan matematik, lajur 3 berkenaan dengan sejarah. Jadi ini adalah matriks segi empat tepat. Okey, kerana mempunyai bilangan baris dan lajur yang berbeza. Jadi kita tengok ada 3 baris, 2 lajur, atau 2 baris, 3 lajur. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Okey, apa itu peringkat matriks? Boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks. Okey, kita ada contoh di sini. Katakan kita ada matriks A ni. Saya namakan matriks A. Ingat, matriks diwakili dengan apa-apa saja huruf besar. Okey, matriks ini 16, 18, 11, 5, 10, 4. Jadi kita ada 2 baris, 3 lajur. Jadi kita highlightkan di sini, bilangan barisnya 2, bilangan lajurnya ada 3. Maka peringkat matriks adalah 2. Okey, kalau penulisannya darab 3. Okey, bagaimana nak baca? Matriks 2 dengan 3. Jadi secara umumnya, matriks dengan M baris dan N lajur mempunyai M darab N dan dibaca sebagai matriks M dengan
N. Jangan pula para pelajar selesaikan kat sini. Peringkat matriks 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi, itu bukan jawapan. Peringkat matriks kita kekalkan dalam bentuk bilangan baris darab bilangan lajur. Okey, itu sahaja berkenaan dengan peringkat matriks. Okey, apa itu unsur? Secara umumnya, unsur pada baris ke I dan lajur ke J dalam matriks A boleh diwakili oleh, jadi kalau matriks A, kita wakilkan sebagai A kecil, IJ. I ini bermaksud baris ke I. J, lajur ke J. Mari kita lihat contoh di sini. Katakan kita ada matriks A, jadi unsurnya adalah A kecil. A11 bermakna unsur ini berada pada baris 1. Jadi kita lihat di sini adalah baris 1. Baris 1. Jadi unsur di sini, unsur A12 berada pada baris 1, lajur 2. Jadi di sini lajur 1. Jadi kalau kita ambil contoh lain, A21 bermaksud unsur 21 berada pada baris kedua, lajur 1. Dia A22 atau unsur 22 berada pada baris kedua, lajur 2. Sehinggalah berada pada baris 1, lajur N. Saya harap para pelajar jelas bagaimana untuk kita mewakilkan unsur bagi matriks. Mari kita lihat contoh 2. Diberi 3 matriks P, 3, -7, 9, Q, 4, 5, R matriks 1, 3, -4, 9, 5, 7, 11, 3, -2, 2, 6, -1, 0, 8, 1, 5. Tentukan peringkat matriks. Jadi kita tengok balik kita punya definisi peringkat matriks sebentar tadi. Penulisannya adalah dalam bentuk bilangan baris darab bilangan lajur. Jadi kita tentukan bilangan baris dan bilangan lajur setiap matriks. Jadi kita lihat dulu untuk yang pertama, matriks P. Ada 1 baris. Dan ada 1, 2, 3. Ingat ya, lajur di sini. Baris di sini. Baris mengufuk, lajur menegak. Jadi, peringkat matriks P ialah 1 darab 3 secara penulisan. Secara pembacaannya, bagaimana nak baca? Matriks 1 dan 3. Matriks Q. Matriks Q ada, mengufuk adalah untuk bilangan baris 1, 2. Ada 2 baris. Dan hanya ada 1 lajur sahaja. Jadi peringkat matriks Q adalah 2 darab 1. Dibaca sebagai 2 dan 1. Kita lihat pula matriks R. Ada berapa baris matriks R? 1, 2, 3, 4. Berapa lajur pula? 1, 2, 3, 4. Jadi matriks R ialah bilangan baris darab bilangan lajur 4 darab 4 ataupun kita sebut sebagai matriks sama. Kita lihat pula soalan B. Kita nak tentukan unsur baris pertama dan lajur ketiga matriks P, iaitu unsur 1, 3. Jadi unsur 1, 3 kita fokus kepada matriks P bermaksud baris 1. Baris 1, lajur yang ketiga. Jadi di sini kita dapat jawapannya 9. Jadi unsur 1, 3 bagi matriks P ialah 9. Kita lihat pula untuk B2. Kita nak cari unsur bagi baris kedua dan lajur pertama matriks Q. Jadi bermaksud unsur Q 2, 1. Jadi kita fokuskan kepada matriks Q, baris kedua, bila 2, 1, I-nya 2, untuk baris, J-nya 1 untuk lajur, baris 2, 1, 2, lajur 1, 5. Jadi kita dapat jawapan untuk yang kedua adalah, unsur Q21 adalah 5. Yang terakhir untuk tentukan unsur baris ketiga dan lajur keempat bagi R. Bermakna unsur R3, 4. Jadi kita lihat matriks R. 3 bermaksud baris ketiga. 1, 2, 3. Kita pertimbangkan baris ketiga. Kita pertimbangkan pula lajurnya. Lajur keempat. 1, 2, 3, 4.
Jadi kita dapat satu jawapan di sini. Okey, maka selesailah contoh 2. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu harap pelajar dapat mewakilkan data dalam bentuk matriks, dapat mengenal pasti peringkat matriks dan mengenal pasti unsur bagi suatu matriks. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.